Al-kitab munatiqun. Kalau kamu ada dalil daripada Quran, kamu cakap tu, kamu pegang pada Quran punya nas dan betul cara pemegangannya itu ilmu. Kalau kamu ada yang kedua, was-sunnah madhiyah, kamu ada hadis Nabi, kamu tahu bahawa Nabi cakap ini, maka kamu beri jawapan berdasarkan kepahaman daripada hadis Nabi tadi, ilmu. Barulah boleh beri jawapan. Yang ketiga, kalau kamu tak ada satu dengan dua, tanda kamu ada ilmu adalah wala adri. Itulah kamu cakap pada orang tanya tu, aku tak tahu jawapan dia. Itu adalah ilmu. Sebab kita tahu kat mana limitasi ilmu kita. Kalau jawab juga, maknanya orang tu tak berilmu. Jadi semalam sekat Jeneva, ada dia orang tanya satu soalan yang saya tak boleh jawab. Itulah soalan ni saya share. Mungkin ada kat sini berlaku juga. Iaitu dia kata orang Arab Saudi sahaja ada mendirikan solat Jumaat di Jeneva. Tapi dia orang ni pelik. Dia orang ni melaksanakan khutbah sebelum masuk waktu zuhur. Itulah pukul 1. Saya tahu lah, Dublin pun itu juga. UK setakat ni tak berapa menonjol lah. Dan mereka solat Jumaat lepas waktu zuhur lah. So bagaimana kami nak buat? So dia orang kata orang Arab Saudi ni ada guna beberapa nas. Apa nas tu Ustaz? Dia minta. Dia kata tak, saya tak boleh nak berikan apakah nas itu sekarang. Memang saya belum mesti untuk saya tak pernah buat kajian detail pasal benda tu. Tapi ada lagi lah pasal ni. Betul lah, ada lah. Sebab mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Dalam mazhab Syafi'i, khutbah itu mesti ada duduk dalam waktu zuhur. Sebab khutbah itu menggantikan 2 rakaat zuhur tu. Zuhur ada 4. Jadi solat Jumaat 2. Setelah 2 lagi yang mengambil tempatnya adalah khutbah. Itu mesti duduk dalam waktu zuhur. Tapi manakah nas yang spesifik? Saya tak boleh nak provide. So, itu saja limitation. Kalau saya bagi ke apa dengan mereka apa ni? Tak boleh. Tak amanah lah. Wallahualam. Okay, kita buka pada soalan terus. Silakan. Ustaz, ni soalan daripada pendengar. Ada orang dengar tu? Ada. Patut bagi kita orang dulu kat sini. Lama tak bagi Banyak soalan dia. Dia orang dengar lagi ataupun dah pergi masuk dapur ni? bagi soalan. Di Malaysia sistem perbankan manakah yang dah disahkan halal? Sistem perbankan Islam lah. Itu saja. Nama syarikat ke apa Ustaz? Syarikat, nama syarikatnya apa-apa di Malaysia, nama untuk perbankan dia yang halal, dia mewajibkan menggunakan nama Islam. Senang saja. Termasuk bank Islam. Yalah. Dia ada Bank Islam Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad, Maybank Islamic Bank Berhad, CIMB Islamic Bank Berhad. Semua diwajibkan menggunakan nama Islam. Kalau ikut organisasi tu Kalau dia insurans, kalau insurans yang Islam, dia wajib menggunakan nama takaful. Itu bagus di Indonesia lah. Mudah nak kenal. Kalau parent company dia konvensional pun, itu dia pasang. Yang penting kita punya urusan dengan company yang Islam. Habis itu. Sama juga kita hari ini dengan membeli ni kamera JVC ni beli kat mana? internet. Internet. Penjual dia Islam ke bukan? Tak. Tak. Dia beli kamera tu daripada mana? Duit dia beli kamera nak jual pada anda ni halal ke haram? Tahu pun. Habis nak marah abang Islam. Parent company dia tak halal Ustaz. Sama lah ni. Ni kita beli cawan ni, beli apa lagi? Kipas ni. Perlu ke kita semak duit dia dapat mana untuk beli kipas ni untuk dia punya stok? Tak. Yang penting cara kita beli dengan dia tu halal. Habis cerita, full stop. Islam tak memberatkan sampai kita nak kaji sampai ke janin dia nanti. Janin dia dapat janin, ada tak terlibat dengan haram? Kita tak boleh apa lah. Okay? Habis. Soalan kedua, audience. Lepas tu kita balik ke sini. Minta Ustaz jelaskan balik pasal kad kredit kad tadi. Dari segi definisi yang asal macam mana dia tak kredit kad definisinya adalah kad hutang. Senang saja. Iaitulah kad yang diberikan oleh pengeluar kad. Mudahnya bank ataupun institusi keuangan. Bank tu maknanya macam Maybank, Citibank. Institusi keuangan tu macam MBF Finance ataupun ada lagi lah yang bukan bank, yang bukan bernama bank. Maka dia bagi itu tanpa memerlukan kita mempunyai duit yang disimpan dalam bank itu. Lalu kita diberikan kad sekeping kad plastik kerana kita punya kredit kita punya pendapatan bagus. Saya gunakan bahasa layman. Pendapatan kita bagus dan diyakini kita mampu membayar hutang. Maka kerana kita ni berpendapatan bagus,
Dan dia memberi sekeping kad, memudahkan kita untuk pergi di mana saja, untuk membeli apa saja, bayar pakai kad itu, slide saja. Dan kita tak disuruh untuk membayar penuh pada setiap bulan. Katalah pada bulan tersebut kita guna 2,000 euro, kita tak disuruh langsung untuk menyelesaikan 2,000 euro. Malah kita tidak disukai kalau kita menyelesaikan 2,000 euro. Betul. Saya kerja bank selalu, saya tahu, saya dah jumpa dengan orang yang buat kad kredit konvensional ni, menerangkan sistem mereka. Mereka kata kami business backbone, kita punya business, orang bayar tangguh. Itulah tujuan kredit kad. Bayar 1% daripada apa yang kamu gunakan. Yang lain itu kamu biarkan, tangguh dulu. Bukan tak bayar, bayar kemudian. Kemudian tu bila? Bila-bila. Nanti bila-bila dia ada tempoh dia pula. Lepas bertempoh tu akan dinaikkan rate dia, interest dia 10%. Kalau lambat bayar, naik lagi 3%. Oh, itu yang dia suka sebab untung besar. Tapi bagi sesiapa yang mempunyai kredit kad dan membayar penuh, mereka dikata orang ni kalau boleh kami nak terminate dia. Sebab mereka ni orang tak faham penggunaan kredit kad. Dia tak faham benefit kredit kad. Ada kredit kad bayar penuh. Ni hang siapa? Dia tak pandai betul lah. Kalau nak bayar penuh, jangan minta kredit kad, pergi minta charge card. Charge card. Charge card ni sistem yang pertama dia sama, iaitu tak perlu ada akaun, tapi disyaratkan mesti bayar penuh setiap bulan. Backbone of the business, bayar penuh setiap bulan. Itu kebanyakannya halal. Itulah kebanyakan kad kredit, kad charge Islam yang juga direcognize oleh Visa dan Mastercard. Dan saya ada 2 charge card dalam poket saya sekarang ni, dan saya guna di Jerman, tiada masalah sama sekali. Bank Islam Rajhi punya di Malaysia. Yang I itu adalah tanda yang ditetapkan juga oleh kerajaan Malaysia untuk mengenalkan ini adalah produk yang Islam. Okay, Rajhi. Rajhi Islami Bank, Rajhi Bank, Investment Bank. Okay. Dan itu adalah charge card. American Express pun adalah charge card sebenarnya. Tapi kita kena letak dia last resort. Sebab charge card ni biasanya dia punya monthly fee dia, annual fee dia tinggi. Iaitulah RM200, RM300. Berbeza dengan kredit card, murah, RM20 ataupun tak ada langsung. Tapi American Express boleh memberikan waive, menghilangkan, exempt semua bayaran tahunan itu kalau kita minta. Kalau tak minta, tak bagi. Kalau minta exempt, dia exempt. So kalau last resort dekat Jerman sendiri, Perancis ni tak ada langsung kad kredit, American Express adalah caranya. Segera di sini. Takkan tak ada American Express ni? Mana jangan ada dalih-dalih tadi. Ya? Itu adalah jalan yang paling cepat untuk keluar daripada confirm haram kepada syubhah sikit. Selamat sikit. Sementara belum balik Malaysia untuk bercuti, untuk buat kat Malaysia. Okay? Bagus saya baru fikir. Saya tulis kepada kawan-kawan kat Jerman juga, dengan Switzerland. Okey, soalan yang ketiga kita ambil daripada soalan dalam komputer ke soalan belakang pula exam. Sekarang ramai orang yang buat perniagaan yang berlipat kali ganda, terutama melalui internet. Apakah hukumnya? Adakah semuanya haram? Kalau bukan, yang mana boleh kita percayai? Baik, saya tak boleh nak beri jawapan general dia ni boleh tak ada. Kalau saya beritahu sampai 2 minggu tak habis senarai je, insyaAllah. Sebab yang di internet ada berjuta-juta. Maka yang saya nak beritahu panduan. Panduan ni yang pertama, kalau kita jual, kita dihalalkan oleh Islam untuk menjual dengan keuntungan tanpa limit. Limit dia adalah pasaran, harga pasaran. So kalau dimaksudkan sini perniagaan berlipat kali ganda, berapa kali lipat itu halal? Jawapan dia tak ada lipat. Lipatnya merujuk kepada pasaran. Kalau pasaran harga, contohnya kawan-kawan saya di Jordan dulu, dia beli ada satu bantal pengantin cantik, murah, 1 dinar sahaja. Bukan dinar emas, dinar Jordan. 1 dinar Jordan masa tu sama dengan RM5.3. So dia beli sebiji bantal RM5.30 sen. Dia balik Malaysia, dia orang Kelantan. Orang Kelantan kan biasanya memang kaki niaga sikit.